Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap minggu. Dan kita sekarang ni lebih padat, lebih berinformasi dan juga lebih bermanfaat. So yang mana satu yang harus kita ambil untuk diri kita dalam kita bual-bualkan selama setengah jam ni. Okey, saya bersama dengan orang yang cukup antik. Bila cakap pasal antik ni, orang yang mempunyai pengalaman yang begitu luas, ilmu yang begitu luas. Sebab tu dia antik. Barang antik tu dia berharga. Saya bersama dengan yang berbahagia, Datuk Dr. Fazila Kamsah atau lebih dikenali sebagai Ronaldo. Tok Abah. Tersilap saya. Antik. Astagfirullahaladzim. I thought kita sebaya. Apa khabar Tok Abah, sihat? Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah sihat. Tok Abah, saya nak tanya dengan Tok Abah, kesan hentaman netizen. Dekat Malaysia ada jabatan netizen. Kan? Otak ni bila dia kena hentak, adakah dia akan menjadi kemurungan? Dan bagaimana untuk mengelakkan kemurungan tu, Tok Abah? Apa ikan Datuk paling suka? Ikan apa paling suka makan? Ikan kembung. Ikan Allah. Kata orang kaya. Okey, tak apa. Jadi tu Datuk kena jadi ikan kembung. Okey. Ikan kembung bertahun-tahun dalam air masin. Dia jadi masin tak selagi dia hidup? That's it. Jadi ikut macam ikan kembung, walaupun dia berenang ke air masin bertahun-tahun tidak masin. Jadi kalau ikan yang, maaf ya, ikan tak ada otak, tak ada emosi, of course tak ada iman, and yet dia tak terkesan dengan persekitaran. Ini yang agak handsome, agak tua, agak mengancam, ya, tapi kena kejam sikit je terus. Jadi pertama-tamanya kita kena faham, protection pertama ialah kenal diri. Bila kita kenal bahawa aku ada kelebihan, of course aku ada kekurangan, aku dalam proses untuk memperbaiki diri, kita akan lebih kebal. Macam mana kita nak jadi kekebalan tadi? Adakah agama itu sebagai tonggak untuk manusia kebal? Allah paling kasih pada manusia yang selepas menunaikan yang fardu, yang akhlaknya mulia. Orang yang beradab tanda berilmu, malangnya ramai yang berilmu masih biadab. Sedih ya. Jadi memang betul lah, bila akhlak tu disusun oleh agama, bila kita rapat dengan Allah, Allah akan rapat dengan kita, Allah akan repair diri kita step by step. Jadi memang itu memang satu kata tu protection yang terbaik adalah dengan akhlak lah. Itu sebabnya disebut oleh semua ulama, terutamanya Hasan Basri yang sebut, kalau kita nak betulkan semua situasi kita, nak jadi kebal, orang tak hentam kita dan sebagainya, solat tak, bertaubatlah tiap malam. So kalau sahabat seru di taubat dan semualah ya, Datuk Rosyamno dan semuanya, jom kita solat taubat tiap malam sampai mati. Maka bila hati bersih, dia jadi magnet, menarik kebaikan. Hati bersih tarik baik, ya, tarik baik, tarik sayang, tarik rezeki dan sebagainya. Kita tak cukup dengan Tok Abah. Saya nak panggil seorang lagi bincang dengan saya. Mungkin dia ada idea lebih hebat dari Tok Abah, atau lebih hebat daripada saya. Cuba tengok siapa tetamu saya. أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام. Ini pertama kali Lofa. Ya. Apa khabar Hajar? Alhamdulillah. Hajar nak tahu tak? Hajar cakap macam Arab dah ni. Tak ada. Hajar tahu tak? Sebenarnya Lofa adalah orang pertama yang wanita yang hadir dalam Sembang Viral punya program. Kenapa wanita lain tak nak hadir kat sini? Mungkin dia orang takut terpikat dengan saya kot. Kan? Sudah. Susah kan? Aduh, Viral. macam Aku nak viral ni, nak viral. Kita tengah bincangkan tentang hentaman netizen ni. Yalah, Lofa pun kena hentak, kena puji. Bertahun-tahun. Puji hentak tu makanan dah. So macam mana Lofa menerima keadaan tu sebagai satu manusia? Saya ada dalam industri sini sebelum media sosial ni jadi benda yang utama lagi. Masa tu surat khabar, blog, forum apa semua kan. Jadi ada waktu, ada fasa yang saya macam trauma nak tengok TV, trauma nak pergi dekat stesen minyak nak tengok surat khabar, tengok tayar, ada tau. Jadi kita kat dalam bilik kita fikir, tapi dalam masa tu juga kita build up kekuatan. Aku kenal diri aku siapa, apa aku nak buat, tujuan aku kat sini, wanita aku kat sini. Slowly kita makin kuat, makin kenal, makin tahu macam mana nak tepis benda-benda tu. So after 10 to 12 years ni, bila kita tengok benda-benda buruk cakap pasal kita ni, kita tengok tak tahulah macam mana bang, kita macam boleh macam tepis je, macam tak nak bagi masuk, jangan bagi rosak hati aku daripada pandangan, daripada pendengaran, daripada apa yang kita rasa tu, akan hati kita akan rakam jadi karakter kita kan. So we have to guard that. So
daripada awal 20-an lagi, saya pegang kepada kata-kata ni. Kita tak boleh puaskan semua hati orang. Dan kita tak boleh tutup mulut orang. Right. So, whatever happens setiap kali saya kena apa-apa, my mind, my heart akan go back to that kata-kata. Tak boleh puas hati orang, tak tutup mulut orang. Dah. Dia menggunakan untuk meraih. Macam contohnya wartawan, blogger. Yeah. Dia menggunakan lofa, lagi ramai views, lagi dapat duit banyak. Sebagai konten ya. Pernah terjadi dan pernah saya tak rasakan benda tu memang ada. Lofa halal kan tak apa yang dia buat? Kita macam ni, kita Tak, let ini- go je. Macam saya Okey. sendiri, saya memang tak akan pegang kepada benda-benda yang negatif atau benda-benda yang boleh membuatkan kita rasa terbeban. So I will always let go benda-benda yang hold us back. Yes. Let go, maafkan. Sistem pertahanan. Ialah sistem pertahanan yang paling penting ialah kita kena ingat bahawa mutiara pun kena pressure tekan-tekan jadi belian. Jadi belian. Kalau tak ada tekanan, dia tak jadi belian. Satu, sebab ditekan, dihentam, itulah kita jadi orang yang lebih hebat, lebih gigih. Macam mana nak tahu kita sabar kalau tak pernah dihentam? Keduanya, saya suka bila Haji Al-Lofa sebut tadi ya, kita kenal siapa diri kita. Kalau kau panggil aku air, aku ni api, aku tetap panas. Ya. Ada ramai yang akan muflis di hari akhirat nanti. Akhirat. Kan, Betul. kerana zaman ini zaman fitnah dan orang yang membuat fitnah dan juga mengaibkan. Fitnah satu, mengaibkan. Mungkin Datuk lepas ni Datuk boleh bercerita sikit ataupun saya nak tanya dengan Datuk, sebenarnya netizen yang macam ni, dia orang ni ada sakit mental ke apa? Korang ni ada sakit mental ke apa masalah korang ni? Yang korang suka-suka nak entak orang, suka-suka nak ni, masalah sakit mental ke apa ni? Kita kembali selepas ini. Anak ambil gambar tak nampak muka pun orang marah. Apa benda ni? Apa masalah dia? Orang lain tutup tak ada masalah. Kalau banyak buruk dalam dia, mana nampak buruk orang. Sebenarnya hati kotor, ya, kalau kotor, mata langau, mata lalat. Dia nampak, maaf ya, sampah, najis, bangkai. Kalau bercakap tentang hantaman netizen ni, kita tengok kepada benda lah kan. Sebab bukan semua benda betul, bukan semua benda tak betul. Kadang ada benda yang positif yang kita boleh ambil kira. Sebab dia pun manusia, kita pun manusia. Kadang apa yang kita kata pun tak betul juga. Kadang ada benda kita kata betul juga kan. Untuk saya sebagai artis, kita harus fleksibel lah kan. Tapi nasihat saya kepada netizen, dapatkan info yang betul dulu baru kita bercakap atau bercerita. Janji benda tu benda yang baik dan benda yang positif, dan jangan sebarkan benda yang mengaibkan. Itu je. Tak pasti jangan kongsi. Kami sebagai artis tak bangga dia puji, tak mati dia kecil. Itu yang paling penting sekali. Kesan dia banyak orang akan sakit hati lah. Dia lebih baik tak komen langsung daripada komen benda-benda yang negatif. Lagi better. Kita tak tahu apa yang akan mereka buat selepas mereka baca tu, macam depression, stress, anxiety. So benda tu sangat-sangat berbahaya untuk semua orang. Ada baik, ada tak baik dia juga. Kadang-kadang kecaman tu mungkin satu teguran. Kalau teguran berbentuk kasih sayang, mungkin dia takkan jadi satu kecaman. Dia mungkin menjadi satu info yang boleh di-share lah. Bagi saya, penggunaan bahasa ataupun kecaman tu mencerminkan kepribadian seseorang tu lah. Kalau yang baik kita ambil lah, yang buruk tu jangan dilayan. Kadang-kadang diorang sengaja untuk provoke kita, nak tengok kita macam mana kita handle situasi. Welcome back. Welcome back pun Welcome garang. back. Tidak kan dia orang tidur kan. Welcome back to Sembang Viral. Okey. Anak Bilal kan, anak ambil gambar tak nampak muka pun orang marah. Apa benda ni? Apa masalah dia? Orang lain tutup tak ada masalah. Kenapa? Ada Sebab- artis lain tutup. Yalah sebab awak figura. Artis lain tu figura juga. Tapi kenapa saya saja yang kena kecam? Cuba jawab. Aku pun tak tahu. Mereka lebih sayang lah. Dia orang kecam ke sayang sebenarnya? Dia orang sebenarnya Dia geram kot. dia geram. Dia sebenarnya abang rasa sebenarnya dia orang tak ada niat nak kecam, tapi mungkin dengan pressure yang macam tu, mungkin satu hari dia rasa yang Lofa akan tunjuklah. Ya. Niat tak Tak menghalalkan menghalalkan cara. Tu macam mana tu, Dok? Kalau kecam dengan niat buruk, berdosa. Tapi kena ingat, marah bukan kebencian tapi tanda Sayang. pandai pun. Dia semua daripada masalah jiwa lah, masalah rohani. Sebenarnya orang yang banyak baik dalam dirinya, dia mudah nampak baik orang. Kalau banyak buruk dalam dia, mudah nampak buruk orang. Sebenarnya hati kotor, ya, kalau berkotor, mata langau, mata lalat. Dia nampak, maaf ya, sampah, najis, bangkai. Sebenarnya kalau mata kita, orang hati bersih, matanya nampak baik je, nampak baik. Nampak orang nampak baik dulu.
Tapi itulah mereka ni Bersangka baik. bersangka baik Betul satu kan? dan kita kena nampak baik orang, cari kebaikan orang. Sebab kalau cari buruk orang memang jumpa. Saya cari kecantikan orang. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh juga. Tutup masa kena tutup tu. Saya menghargai. Cik kau main. Menghargai ya. Lofa. Ya, macam mana yang diorang ni adakah diorang punya pemikiran tu membuatkan diorang ni rasa diri diorang besar? Cuba Lofa letak diri Lofa Di dalam tempat diorang. keadaan tempat diorang. Ya, dia maksudnya naif lah kan. Mungkin maksudnya ataupun Jahil. kurang ilmu. Jahil, yes, that's the right word. Jahil. Bila diorang tak sedar tentang dosa yang akan dikutip tu nanti, dan juga mungkin akan terjadi pula kepada ahli keluarga mereka atau pada diri sendiri dengan apa yang kecaman-kecaman yang dah dilontarkan tu. Itu pun satu benda lagi yang kita kena educate ataupun bagi awareness. Sekarang ni mungkin mereka ni kurang ilmu, kurang diberitahu, kurang dididik. Macam engkau Lofa, kes inai kau pun jadi masalah. Yalah. Apa cerita? Cantik tak? Cantik sangat. Apa cerita ni sebenarnya? Kau cerita sikit lah. Yelah, bila orang isukan tentang sah solat, kita tak boleh ambil ringan. Bila ni tentang ibadah dalam agama. Jadi kita kena buat betul-betul. Nak tunggu halal mungkin makan masa. Jadi kita ada usaha inisiatif sendiri, pergi approach profesor-profesor, buat uji kaji, buktikan kepada orang Malaysia ini adalah telap air dan sah solat. Orang kata, parah muka Lofa kena kecam, parah muka dia tak boleh jual, ni bisnes dia kena. Tapi sebenarnya bila lagi orang bercakap, lagi orang tahu, orang yang tak pernah ambil tahu pasal saya pun tahu saya jual That's sebenarnya. right. Bad publicity is a good publicity. Always That's a good right. publicity. Tapi Macam mana yelah, kita nak manage benda tu? manage satu, nak terima tu. Ya. Hakikatnya bila Allah sayang, dia uji lah. Ni tak ada Allah sayang tu. Oh. Dan yes, it's true. Itu hakikat. Allah sayang diuji dan Allah tahu kita mampu menanggungnya. Dua, ketiganya itulah dia. Dia baru hidup dia sempurna. Ada siang, ada malam, ada puji, ada kutuk. Ada gelap, ada cerah. Ada hidup cerah, ada sihat, ada sakit. Baru lengkap hidup. Boleh saya tambah satu tentang ujian ni kan. Ada setengah orang, bukan orang yang beramal ibadah, bukan bangun malam, baca Quran, tidak. Tapi sentiasa diuji dengan kesakitan, musibah dan benda lain. Benda tu yang mengangkat darjat dia untuk menjadi ahli syurga nanti. Betul. Amin. Okey, ada kawan kita ni, dia seorang Legend. penyanyi yang legend, yang hebat. Dia juga dikecam. Dia buat persembahan berhari-hari. Yang sikit tu yang dia ambil tu. Tersumbang Yang bertahun tu? Yang bertahun, yang berhari-hari sebelum tu dia tak ambil. Yang sumbang tu dia ambil kan. Yang nak dijadikan cerita. Jom kita tengok. Kita tengok playback ni. Yang boleh saya lakukan ialah cakap terima kasih kepada mereka. Alhamdulillah berikan saya lebih lagi rezeki. Pahala saya dapat. Thank you so much. Pesanan saya, Ning Baizura, kepada semua netizen-netizen, dapatkan informasi sepenuhnya. Fakta-fakta ni penting. You have to be real. The reality is cari cerita yang sebenar. Kenapa, mengapa, bagaimana, whatever. So kita kena sama-sama work together lah. Tak payahlah nak busuk sumbang baru nak viral. Apa ni? Ada banyak lagi benda lain. Zaman Kak Ning dulu, kita memang tak ada social media. Kita tulis surat ke artis, sayang artis, hantar teddy bear, hantar bunga, buat PC. Kalau ada apa-apa je, semua kena buat press conference dengan media yang bertauliah. So kalau you all nak jadi netizen yang bertauliah, jom kita sama-sama cari fakta yang betul-betul tepat. Baru semua orang happy. Itu komen daripada sahabat saya, Ning Baizura. Tak, saya tak faham perlu atau tidak terpaksa buat video. Dia terpaksa buat video mengatakan saya ni. Perlu ke buat macam tu, Lofa? Awak selebriti kan? Most of the time I will say no. Most of the time. Tapi kalau perlu, kalau kena benda tu sangat keruh dan juga perlu ubah keadaan, perbaiki keadaan, saya buat. Tapi kebanyakannya saya tidak. Saya berdiam diri, saya move forward. Macam tu bagus ke tu? Mempertahankan maruah diri itu wajib. Wajib. Kalau kita mati dalam mempertahankan maruah pun mati syahid. Jadi artinya kalau benda tu tak betul, kita kena buat video ke apa ke untuk memperbaiki, membetulkan rekod, memang itu wajib. Kalau tidak jadi sebab orang lain terus mengutuk kita. Macam mana husband you support you kalau dalam benda-benda macam ni? Bila berkahwin, kita ada seorang pasangan yang juga dalam industri secara tak langsung, sangat-sangat memahami, dan kadang-kadang kata-kata dia walaupun satu sentence saja dah cukup dah untuk kita baik, saya cool down macam tu. Adakah netizen ni sakit jiwa? Tidak. Mungkin dia orang sakit jiwa. Apa yang kita bincangkan pada awal tadi, Datuk Lofa, kita pusing balik. Mungkin dia orang ada penyakit mental. Kita kembali selepas ini. Kita berehat sebentar.
Adakah manusia yang berperangai macam tu, yang suka hentam orang, suka semua yang tak betul lah, dia seorang je yang betul? Dia sakit mental ke apa tu? Kalau jawab cara ringkas, ya, sakit mental. Sepatutnya lebih matang dan lebih bijak, lebih kuat untuk menghadapi segala cabaran di depan. Asasnya setiap orang Islam dia mesti selamatkan orang lain daripada lidah dia, daripada tangan dia. So komen ni berbelah menyakiti orang secara lisan, itu termasuk perkara yang dikira dosa, sama ada melalui tangan, melalui lidah. Semuanya kalau dia dikira menyakiti orang lain, maka tentulah jelas kata Nabi berdosa. Tapi sebenarnya dalam hadis Nabi SAW, Nabi pesankan tentang orang yang muflis. Orang muflis ni ialah orang yang melontarkan tuhmahan, ataupun orang yang mengada-adakan cerita, ataupun orang yang menganiaya orang lain dengan perkataan. Orang ini Nabi SAW gambarkan bahawa dia akan muflis akhirat besok, artinya pahalanya akan diambil oleh orang lain, ataupun dia akan menanggung dosa orang lain. Tapi lebih berat lagi apa yang disebut oleh Nabi SAW, orang ni kalau tak clear keadaan dia di akhirat besok, maka dia akan dicampakkan dalam neraka. Itu benda yang dipesan oleh Nabi, artinya muflis. Welcome back. Dan itu je Ustaz Harry, my brother cakap apa, hukum dia apa, dosa semua cukup lengkap. Jadi berhati-hatilah. Kita orang bukan nak cari kesalahan orang, kita orang bukan nak hentam orang, tapi kita nak buka minda orang supaya orang semua fikir, korang semua fikir sama ada apa yang kita buat tu betul atau tak betul. Tadi sebelum berehat tadi tu, saya ada tanya pada Lofa dengan Tok Abah tentang adakah manusia yang berperangai macam tu, yang suka hentam orang, suka semua yang tak betul lah, dia seorang je yang betul. Dia sakit mental ke apa tu? Kalau jawab cara ringkas, ya, sakit mental. Sebab orang yang mengata orang lain tu sebenarnya dia katakan, aku betul, kau salah, sebenarnya aku komen. Bila kita komen orang, nak mengatakan aku betul, kau silap. So dia satu, dia ada narsisistik. Atau narsis itu penyakit. Lepas tu dia ada ego, ada sombong. Kalau tak ada ego, tak sombong, dia tak mengata orang. Dan sebenarnya yang ketiga, yang keempatnya ialah kita mengata orang sebab nak tutup kelemahan kita. Kelemahan kita, kekurangan kita nak tutup dengan mengata orang. Sebenarnya kalau Atuk Hajar aksiden keluar je terus marah. Apa bu? Bila kita marah je orang tu, aku silap ke? Jadi bila kita marah orang, artinya orang yang marah tu betul, yang kena marah tu silap. Jadi bila kita mengata orang, I am right, you are wrong, aku bagus, engkau tak bagus, memang mereka ada masalah. Sekalipun dia betul macam mana? Sorry. Tak apa. Kalau dia benar-benar betul, itu sebabnya salah satu orang menegur ialah bila dia ada ilmu. Orang yang ada ilmu, dia menegur. Macam ni lah Datuk tadi kan, macam bukanlah something, tapi dia sebenarnya nak menegur orang. Betul, cakapnya tu betul, so okey lah, so happen lah. Okey, Lofa terima yang macam mana? Kalau abang datang ke Lofa apa benda yang kau buat macam ni? Ataupun kau suka abang hentak kau kat dalam ni? Saya akan lebih cenderung kepada mereka yang menegur saya secara hikmah lah. Walaupun dengan suami pun, kalau yang mana yang dia approach kita dengan lebih lembut dan dengan lebih berbeza, itu yang kita akan ambil ingat lama. Betul. Daripada yang yang menegur secara mungkin kita buat kita tersentak sikit kan. Okey Tok, okey Lofa. Okey, dalam program kita ni ada satu segmen yang netizen dia boleh tanya apa saja soalan. Tak semestinya topik pada hari ni. Okey, soalan yang pertama datang daripada Zimbabwe. Ada goyang. Macam mana kita nak hilangkan penyakit was-was? So, semua ulama akan mengatakan was-was bukan syaitan. So yang pertamanya kena ada ilmu. Bila kita belajar, atau abang pun tengah belajar fiqh ni, kita belajar, maka kita akan faham dan kita akan kurang was-was, dan sebagainya. Sebab dia dalam fiqh ada was-was, ada zon, ada waham, dan sebagainya. Ini ada dia punya degree, so bila kita faham, kita kena kata ulama Ibn Jauzi pun kata just forget it, just jangan ignore. Bila kita dah faham, kita buat dengan ilmu, kita ignore, sebab itu bisikan syaitan. Dan kalau boleh tiap malam tu lebih dengan solat taubat, istighfar, maafkan orang, maka kita bersihkan hati, maka syaitan tak boleh bertapak dalam qalbu, maka kurang was-was insya-Allah. Dan lintasan kita setiap hari 70,000 lintasan kan setiap hari. That's right. Itu betul. Bahaya. Okey, ada satu lagi soalan ni Tok. Daripada netizen bernama HFZ_HZL. Macam mana nak jadi terbaik di mata bos? Alahai. Walaupun saya dah cuba yang terbaik untuk buat kerja.
Wah, ni satu soalan yang sangat penting ni. Dan bila tak bawa survey orang yang bekerja berapa orang yang pernah doakan majikan 1% saja. Berapa orang doakan bosnya tak sampai 3%. So bila kita dah sebut tadi, bila kita doakan bos kita tiap-tiap hari, kita akan sayang hormat bos, bos akan sayang hormat kita. Sayang menarik sayang, benci menarik benci. Satu. Yang keduanya, barang siapa pergi kerja dengan pasang niat. Yang bila kita pasang 4, 5, 6 niat dan tak sampai 3% orang Malaysia pergi kerja pasang niat. Aku pergi kerja nak cari rezeki halal, nak cari ilmu, aku nak sampaikan ilmu, nak buang dosa, aku nak jadi kita pasang niat, Allah akan bagi kita ilham, Allah akan bagi kita direction, dan mudah-mudahan kita akan sentiasa atas jalan betul. Yang last dalam masa yang singkat ni, Google baca doa yang Nabi ajar, doa mula kerja, doa akhir kerja. Doa mula kerja, contohnya, ya Allah, berikan aku kebaikan kerja aku ini dan segala kebaikan yang ada dalamnya, hindarkan aku daripada keburukan kerja aku ini dan keburukan yang ada dalamnya. Jadi bos tak akan marah, tak akan kejam, dan nampak kebaikan kita, insya-Allah. Saya nak sambung daripada tadi Datuk cakap tadi, saya nak share je. Dalam setiap doa saya akan masukkan doa untuk suami, mak ayah, keluarga, adik-beradik, sahabat-sahabat, guru-guru, pekerja-pekerja, peminat-peminat dan setiap muslim-muslimat. Saya sebut. Adakah hentaman-hentaman netizen ni membuatkan kita lebih matang atau lebih kemurungan atau lebih bijak untuk diri kita? Sepatutnya lebih matang dan lebih bijak, lebih kuat untuk menghadapi segala cabaran di depan. Tapi ada juga selebriti yang minta ampun, minta maaf dengan netizen. Tak semestinya mereka tak kuat. Minta maaf mungkin atas kesilapan ataupun kekurangan pada diri sendiri, tapi saya rasa kebanyakan artis selebriti yang ada kecaman, yang kena kecaman ni sememangnya, sepatutnya dah lebih kuat, dan memang ramai pun yang lebih kuat. Tapi bila kita merendahkan diri kita, Allah akan naikkan martabat kita. It's okay minta maaf. Walaupun kita tak, orang yang hebat, dia minta maaf walaupun tak salah, dia memaafkan walaupun tidak diminta. No problem. Mungkin Lofa ada betul? Beberapa actually. Okey, 3. Apa? 1. Doa kesejahteraan, kesihatan tu kena ada. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati, dan sambungannya. Dan juga perlindungan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi betul. Kena strengthen your filter. Apa yang you nak masuk, apa yang you nak tengok, nak dengar, nak rasa bagi kat sini ni, kena filter, kena pilih, baru letak, baru masuk. Luka yang dilukakan oleh orang lain terasa pedihnya lebih hebat. Luka melukai sesuatu perkara yang tak harus berlaku dalam kehidupan kita. Kerana kehidupan kita, yang pentingnya kita akan berada seorang diri di alam barzakh. Betul. Kita yang akan menjawab di sana. Allah. Adakah perkara-perkara yang kita katakan hari ini, hentaman netizen ini, adakah kita terbabit salah seorang daripada individu bernama netizen yang menghentam orang? Apapun yang kami bincangkan, terima kasih Datuk, terima kasih Lofa kerana sudi bersama dengan Sembang Viral, dan diharap apa yang kita bincang ini bukan kita nak menghentam orang, tetapi kita nak mengingatkan diri kita dan juga di luar sana. Terima kasih kerana bersama dengan Sembang Viral. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton kami. Bye.